Baik, kita nak tahu adakah amalan berkhatan dalam kalangan bayi lelaki itu amalan sunnah? Ya, Dan apa kelebihan melakukan amalan berkhatan ketika usia bayi? betul tu. So, pagi ni kita bersama dengan Ustaz Fatih Naim. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sihat ke semua? Mawi, Anas. Sihat. Baik. Ustaz sihat Ustaz. Alhamdulillah sihat. Okey Ustaz, ni soalan Mawi tadi ni pasal baru-baru ni kan Ya. ramai yang tengok Fitri Haris kan daripada bulan X UNIC dulu lah. Dia khatamkan anak dia yang nama Bilal, umur 2 bulan. So orang macam tertanya-tanya, boleh ke sunatkan baby? Baby lelaki. Baby lelaki lah kan? Baby bukan biasa. Baby lelaki ni kan. Tu persoalannya tadi tu. So macam mana Ustaz, benda ni afdal waktu kecil ke, waktu umur ada sekian-sekian umur ke, mana? Fitri Haris tu dia disunatkan anak dia 2 bulan. 2 bulan kalau ikutkan dah lewat dah tu. Serius? Sebabnya ialah yang paling afdal dalam Islam. Okey, yang pertama sekali khatan ni sunat lah. Benda apa khatan ni sunat lah. Kalau bahasa kita bukan sunat hukum tu, bersunat. Faham tak? Hukumnya wajib dalam mazhab Syafi'i. Cuma yang afdal adalah waktu ketika mana 7 hari kelahiran dia. 7 hari kelahiran. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada cucu baginda, iaitulah Hasan dan Husain. So bila mana datang hari yang ke-7 kelahiran, ada banyak benda yang Nabi buat dekat bayi yang disunahkan. Salah satu daripadanya ialah bersunat ataupun berkhatan. Itu waktu yang afdal. Cumanya kalau cuma masyarakat kita ni tak familiar benda tu, tak terbiasa benda tu, sebab biasa kita berkhatan ni ialah waktu ketika mana budak tu ataupun kanak-kanak tu waktu umur dia balik. Faham tak? Itu pun boleh juga. Cumanya kita faham kat sini bahawa berkhatan ni ada 2 waktu yang berbeza hukumnya. Yang pertama sekali, waktu yang afdal iaitulah hari yang ke-7 kelahiran. Afdal. Waktu wajib untuk diorang berkhatan iaitulah ketika mana balik. Sebab orang lelaki bila berkhatan, ia melibatkan soal taharah, kesucian ketika mana nak beribadat. Itulah kita bersunat ni, kita buang kulit yang depan dekat kepala zakar tu untuk nak bersihkan daripada segala kekotoran bila buang air dan sebagainya. Sebab solat-solat ni kan dia melibatkan kena suci daripada hadas. Itu bendanya. So kalau Fitri Haris buat dalam 2 bulan tu, 2 bulan kelahiran baby tu, alhamdulillah itu benda yang terbaik lah. Cumanya lagi afdal pada hari yang ke-7. Wallah. Ustaz dah terangkan umur sekian-sekian bayi untuk melakukan khatan ni. Ada pula timbul persoalan, habis tu kalau katalah bayi lelaki tu kan meninggal sebelum sempat berkhatan, macam mana tu Ustaz? Dia sebenarnya kalau urusan berkhatan ni wajib ketika mana usianya waktu dia hidup lah. So kalau lah maknanya dia meninggal dalam keadaan belum disempat khatan, para ulama mengatakan bahawa benda itu tak menjadi masalah. Tak perlulah bila dia meninggal kita nak khatankan dia waktu meninggal, tak perlu. Sebab urusan khatan ni lah waktu dia hidup. Faham tak? Dan kita kena ingatlah bahawa bila dia waktu tempoh wajib, kan saya sebut tadi hukum berkhatan ni wajib. Cuma ada waktu-waktu, sama ada waktu afdal atau waktu wajib. Kalau dah masuk waktu wajib ketika mana usianya balik, masih lagi belum berkhatan, so maknanya solat dah memang tak sah disebabkan faktor kebersihan. So mak ayah yang sepatutnya bertanggungjawab itu menanggung dosa pada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kadang-kadang diorang ni tak cakna tentang urusan berkhatan anak-anak ni. Ini menjadi tanggungjawab mak ayah. Sebab tu kita sebagai orang Islam yang betul-betul beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum berkahwin tu kita kena faham dulu hukum hakamnya. Macam mana cara nak didik anak, apa tanggungjawab kita dekat anak-anak. Dan bukan berkhatan saja sebenarnya, banyak lagi tanggungjawab seorang ayah, seorang ibu yang perlu dilaksanakan pada anak-anaknya ketika mana mereka mendapat kelahiran yang baru. Antaranya diazankan, diikomatkan di telinga kanan dan kiri, diakikahkan dia, cukur rambut, tahnikkan dia, kemudian uruskan uri. Bukan setakat berkhatan saja, menamakan dia nama-nama yang baik. Faham tak? Ini satu kewajipan juga. Contohlah kalau nak bagi nama, macam nama yang baik ni apa? Fathi, Naim. Itu nama-nama yang boleh diberilah. Contoh. Habis nama saya ni macam mana? Boleh juga. Tapi belakang sikit. Okey Ustaz, satu lagi soalan Ustaz. Okey, katakanlah Ustaz orang ni baru masuk Islam.
Lepas tu dia tak nak berkhatan. Ya. Jadi amalan ni macam mana Ustaz ni? Solat dia Sah ke tak kan? Ha. Ataupun mungkin dia tak ready lagi aku. Waktu tu Okey, tak tak bagi ready. mu'alaf, sebenarnya mereka ni ada orang kata rukhsah ataupun kemudahan. Diberi kelonggaran oleh sebab dia baru masuk Islam. Sebab ada satu hadis kursi yang saya nak kongsikan. Ada seorang hamba Allah ni, dia menghadap Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat dalam keadaan dia memang ahli maksiat, orang yang banyak dosa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir sekali Allah minta dia timbang amalan dia, carilah amalan kamu yang mana boleh menyelamatkan kamu daripada api neraka hari ini. Dia cakap, ya Allah, aku memang tak ada langsung amalan kebaikan disebabkan aku ni orang yang jahat. Maka Allah kata, cek balik buku timbangan amalan. Diringkaskan ceritanya, bila cek ada satu perkataan kalimah la ilaha illallah. Itulah kalimah yang sangat berat pada timbangan Al-Mizan. Dan akhir sekali oleh kerana beratnya timbangan tersebut, Allah masukkan ke dalam syurga. Sebutnya kat sini timbangan la ilaha illallah tu cukup berat. Baik. Para ulama mengatakan bahawa dia hanya tahu perkataan la ilaha illallah oleh sebab mungkin dia ni seorang mu'allaf. Dia baru masuk Islam. So dia tak tahu lagi tentang urusan solat macam mana, tentang urusan mandi wajib macam mana, tentang urusan berkhatam macam mana. Tak sampai ajaran lagi pada dia, ajaran Islam pada dia. Apa yang dia tahu ialah la ilaha illallah sahaja. So balik pada persoalan tadi, orang mu'allaf diberi kelonggaran ni sebab apa? Sebab dia tak sempat nak belajar banyak. Tak sampai ajaran Islam. Bab solat pun tak tahu lagi. Nak bab berkhatam pun tak ambil pot lagi. Kadang-kadang yang ada tatu pun tak boleh nak buang lagi. Faham. Maka itu dimaaf pada syarak lah. Kalau dia meninggal dalam keadaan belum lagi berkhatan, kata majoriti ulama' mengatakan bahawa itu tak menjadi masalah.